kata Imam Al-Bukhari, dan telah bersabda Nabi SAW, atadruna mal adhu, atadruna mal adhu, ataupun atadruna ma al adhu, tahukah kamu apa itu al adhu? Al adhu iaitulah pendustaan. Al adhu adalah pendustaan dan pembohongan. Qalu, para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lah yang lebih mengetahui. Qal, kata Nabi SAW, naqlul hadithi min ba'din nasi ila ba'din liyufsidu bainahum. Yang dikatakan al-adhu, yang saya terjemahkan tadi sebagai pendustaan dan pembohongan, bahkan terjemahan yang paling tepat yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukan hanya semata-mata pembohongan dan pendustaan, tetapi terjemahan yang paling tepat adalah namimah. Tahukah kamu apa itu al-adhu? Iaitulah namimah. Apa itu namimah? Kenapa saya kata demikian? Kerana Nabi terangkan maksud al-adhu yang dimaksudkan oleh Nabi iaitulah naqlul hadis, memindahkan percakapan, menukilkan percakapan, min ba'din nas, dari sebahagian orang, ila ba'din, kepada orang lain, liyufsidu bainahum, untuk merosakkan hubungan antara mereka berdua. Yang ini maksud namimah. Maksud namimah seperti di dalam hadis yang masyhur, iaitulah ketika Nabi SAW lalu berhampiran dengan dua kubur. Nabi kata sesungguhnya kedua-dua penghuni kubur ini sedang diazab, dan Nabi bagi tahu, dan salah seorang yang diazab itu di dalam kubur disebabkan yamshi bin namimah, dia duk bawa namimah. Namimah ni dia bawa cakap seseorang, disampaikan kepada orang lain bagi tujuan melagakan mereka berdua, bagi tujuan mewujudkan permusuhan di antara mereka berdua, supaya mereka berdua berkelahi. Itu namimah. Itulah juga maksud al-adhu, dan kita kena ambil perhatian perkara ini, tuan-tuan. Al-adhu ataupun namimah merupakan sebab utama, ataupun kita boleh kata sebab popular orang Islam dikenakan azab kubur. Jadi jangan mainlah. Dua penghuni kubur yang Nabi pacakkan pelepah tamar itu, kedua-duanya kafir ke Muslim? Maka jawapan dia Muslim. Jawapannya Muslim. Kalau tidak, mustahil Nabi minta supaya diringankan azab ke atas mereka berdua. Dua-dua mereka adalah Muslim. Jadi ambil perhatian, tuan-tuan. Jauhi namimah. Namimah boleh berlaku dari seseorang kepada seorang yang lain dalam bab keduniaan, boleh juga berlaku di dalam bab agama. Boleh juga berlaku dalam bab agama. Ambil perhatianlah, jangan buat satu perkara untuk melagakan dua orang. Liyufsidu bainahum. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Syekh Al-Husain Al-Awaishah ketika dia menghuraikan maksud hadis ini, dia kata wal murad at-tahdhir min naqli kalami qaumin li akharin li ilqa'il adawati wal baghdha bainahum wa hadha huwa an-namimah. Dia sebut di sini, dia kata yang dimaksudkan dengan al-adhu tadi ni iaitulah peringatan dari Nabi, dari menyampaikan perkataan sesuatu kaum kepada kaum yang lain, ataupun perkataan seseorang kepada seorang yang lain, li'ilqa'il adawati wal baghdha, bagi mencampakkan permusuhan dan marah antara mereka berdua, kata Syekh Husain yang mensyarahkan hadis ini. Kemudian dia kata huwa namimah allati hiya kama qala jam'un, itu perbuatan itu adalah namimah, perkara yang sama seperti mana yang dikatakan oleh sekumpulan ulama, iaitu naqlul hadis ala wajhil ifsad, kita menyampaikan, kita menukilkan perkataan seseorang bagi tujuan mendatangkan kerosakan. Wa huwa minal kabair, kesalahan namimah termasuk di dalam kesalahan dosa besar. Kesalahan namimah termasuk di dalam kesalahan dosa besar, yang mana untuk bebas dari kesalahan ini, kita semua tahu syarat bertaubat ada 3. Jika tak berkait dengan sesama, jika tidak ada kaitan dengan hamba Allah. Kalau kita dengan Allah, syarat dia 3. Pertama, menyesal. Kedua, tinggalkan maksiat segera.
Dan ketiga, berazam untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jika kesalahan itu berkait dengan hak manusia, dia tambah satu lagi syarat, iaitulah kena minta halal, maksudnya minta maaf. Jadi tuan-tuan cuba bayangkan, kalau kita namimah dengan orang, kita nak kena cari dua orang tu untuk minta maaf. Bukan kerja yang mudah. Dan jika tak lakukan perkara itu, dosa tidak akan diampun. Kerana al-kabair, dosa-dosa besar memerlukan taubat. Dia bukan astagfirullah, astagfirullah boleh terpadam begitu saja. Ya, kesalahan kita melakukan dosa besar dengan Allah, kita terpadam. Kesalahan namimah tu, bila seorang melakukan namimah, dia terpalit dua dosa. Pertama, dosa dengan Allah, kerana dia telah melakukan tegahan Allah dari namimah. Dia berdosa dengan Allah. Boleh terpadam dengan taubat dan istighfar lah. Boleh. Tapi dosa dengan orang lain, dalam satu perbuatan, tak boleh selesai melainkan kena minta maaf dari orang tersebut. Itu yang berat kalau kesalahan dengan manusia. Kerana itu, ambil perhatian dalam perkara ini oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita ada sikap rasa macam benda ni ringan, kita perlu muhasabah diri. Dalam hidup kita ni, kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dapat kebaikan di akhirat, ataupun kita nak dapat apa sebenarnya? Seperti yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan semua. Kadang-kadang orang tanya, baru ni ada orang tanya kepada saya dalam kuliah, Ustaz, kalau orang tu rajin salat, rajin puasa, tapi dia dengan jiran tak elok, duk maki orang dan seumpamanya, apa hukum salat dan puasa dia? Maka saya jawab, sah. Kalau dia buat salat dia cukup syarat, cukup rukun dia, sah salat dia. Puasa dia pun begitu. Kalau dia buat puasa dia cukup rukun, penuhi syarat, sah puasa dia. Dari sudut penilaian mata kasar kita, sah. Dia tak perlu lagi ulang salat dan puasa dia. Tetapi orang yang melakukan perkara itu, kita terlepas dah, kita tak payah sibuk pasal dia. Tapi orang yang melakukan perkara itu, solat, puasa, tapi dalam masa yang sama menyakiti jiran, dia kena muhasabah diri dia sendiri. Apa dia? Dia salat dengan puasa itu untuk apa? Dia salat dengan puasa itu untuk apa? Dia kena muhasabah. Apakah dia itu, salat dan puasa itu hanya sekadar memenuhi jadual, rutin harian saja? Kalau kita ambil contoh lain, orang yang kadang-kadang datang masjid tapi perangai tak elok-elok, akhlak tidak menggambarkan seorang yang mari ke masjid, maka dia kena muhasabah diri dia. Dia datang ke masjid itu untuk apa? Kerana mengharapkan redha dan keampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah, atau dia sekadar hanya datang memenuhi jadual saja? Alang-alang tak ada kerja apa dah Ustaz, mai masjid pergi lah. Lepas tu mari masjid, dia buat kacau orang dalam masjid.